Video ini dibawakan khas oleh peserta Akademi YouTuber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan Cikgu Nisa, pada hari ini saya akan menunjukkan tutorial menggunakan live worksheet di mana cikgu-cikgu boleh membuat lembaran interaktif sendiri, memandangkan murid-murid akan belajar secara online di rumah. Jadi guru-guru boleh mempelbagaikan lembaran kerja kepada murid-murid supaya murid-murid akan terus fokus belajar di rumah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita mulakan tutorial kita. Okey, mula-mula cikgu buka Google Chrome. Kemudian typekan live worksheet. Okey, cikgu ambil yang pertama ini, www.liveworksheets.com ni. Okey, cikgu klik. Okey, ini adalah paparan yang telah saya sign in. Okey, sebab ni dah ada nama saya kat sini. Okey, jadi pada guru-guru yang belum lagi sign in ataupun sign up dalam live worksheet, cikgu boleh sign in dan sign up dulu. Okey, seterusnya kita tekan di sini, kita klik di make interactive worksheet. Okey, di sini dia ada tutorial, video tutorial dan get started. Okey, kalau cikgu-cikgu rasa cikgu nak explore sendiri, cikgu boleh explore sendiri di bahagian inilah. Okey, tutorial dan video tutorial ni. Okey, kalau cikgu dah faham bagaimana caranya, cikgu klik get started. Okey. Kemudian di sini step 1, upload your worksheet. Jadi cikgu perlu sediakan dahulu cikgu punya bahan. Dan bahan tersebut formatnya dah diberi di sini, sama ada dalam PDF, JPG, OPNG dan ada saiznya. Maksudnya kalau dah terlebih saiz tu, dia tak boleh nak upload lah. Okey. Dan bahan tersebut seeloknya cikgu buat sendiri supaya kita boleh publish dia secara public. Okey, kita nak manfaatkan bahan kita supaya guru-guru lain pun boleh guna bahan yang kita dah upload. Okey, kita dah publish. Jadi saya dah buat saya punya bahan dan saya dah savekan dia dalam PDF. Okey, jadi saya tak akan tunjuk di sini. Pada guru-guru yang tak tahu bagaimana hendak menukarkan file Word kepada PDF, boleh tengok di description channel ataupun description video ini. Saya ada sediakan link untuk tutorial bagaimana nak menukar Word kepada PDF. Okey, jadi saya teruskan saja. Kita choose file. Okey, kemudian pilih di bahagian yang cikgu dah ni. Okey, macam saya dah, saya akan masukkan latihan bentuk ini. Okey, yang ini maksudnya kita dah masukkan kita punya bahan dan kita upload. Okey, bila kita dah berjaya upload, okey, jadi bahan yang kita dah upload tu dia akan dalam keadaan begini. Okey. Jadi bagaimana kita nak jadikan dia interaktif adalah, cikgu kena tahu dia punya keyword. Okey, macam saya punya latihan sekarang ni, tutorial untuk kita buat dia, kita nak padankan. Okey, padankan dengan garis lah. Okey, kita nak gariskan dia, padankan objek ni kan. So kita nak gariskan kepada jawapan yang betul.
Jadi di ruangan ini, kalau cikgu nampak ada kotak yang ada berpensel ni, inilah di mana kita boleh edit lembaran kerja kita. Jadi untuk padankan dengan garisan, mula-mula cikgu buat kotak dulu di bahagian yang kita nak padankan. Kemudian klikkan dalam kotak tersebut dan typekan dia punya keyword untuk padankan dengan garisan ini adalah join titik bertindih. Join titik bertindih. Dan kita letakkan nombor. Jadi kalau ini kita jadikan soalan yang pertama, jadi kita letakkan nombor 1 lah. Kemudian carikan pasangan jawapannya. Jadi kalau untuk yang ini, jawapannya berada di sini, kan, bentuk segitiga. Buat kotak lagi. Seeloknya cikgu buat lebih daripada kawasan yang sepatutnya, supaya murid pun senang untuk jawab soalan ni, kan. Typekan sekali lagi dia punya keyword join titik bertindih 1. Dia mesti sama, ya. Kalau betul keyword kita, dia akan jadi macam ni. Dia ada garisan di bawahnya. So maksudnya kita punya keyword tu betul. Macam ni salah lah ni. Kita dah siap 1. Kita teruskan lagi. Sama juga konsep dia. Buat kotak, typekan keyword mengikut soalan yang kita nak buat. Yang ini nombor 2 sebab soalan nombor 2. Kita cari jawapannya. Di sini. Join 2. Dan kita buatlah sehingga habis soalan ini. Saya dah buat untuk semua soalan ini. Jadi bagaimana kita nak tahu kita punya lembaran ini berjaya atau tidak menjadi lembaran interaktif? Kita boleh preview dulu. Di kotak yang sebelah ni, yang kedua ni, yang ada kanta ni. Kita klik preview. Preview ini di mana murid-murid kita akan lihat bagaimana keadaan lembaran kerja tersebut. Jadi kita cuba. Nampak, ya? Maksudnya kita punya lembaran ini telah berjaya sebab dia dah keluar gambar pensel supaya murid boleh membuat garisan untuk memadankan objek. Jadi kita cuba. Nampak, dia nampak menarik kerana murid-murid buat dia secara interaktif. Bukan sekadar murid menulis sahaja. Kita boleh pelbagaikan latihan yang kita nak beri pada murid-murid nanti mengikut kesesuaian aras lah. Kalau macam ni dah menjadi kita punya latihan. Jadi akhirnya murid akan jawab seperti ini. Dan kalau murid-murid klik finish, automatik dia akan keluar markah. Tapi cikgu-cikgu, saya nak beritahu, markah ini sebenarnya kalau kita letak soalan tu 5 ke 4, masih lagi dia akan bagi markah tu 10. Dia automatik memang letak markah tu 10. Jadi ni dah berjaya. Selepas kita dah yakin kita punya lembaran ini berjaya dan sesuai dengan kehendak kita, macam saya dah puas hatilah dengan keadaan ini. Jadi bagaimana kita nak publishkan latihan ini adalah kita save dahulu. Di kotak yang ketiga ni kita savekan kita punya bahan. Di sini kita ada 2 pilihan.
sama ada kita nak share worksheet ini secara public ataupun private. Okey. Okey, jadi saya lebih selesa untuk kongsikan saya punya latihan kerana saya buat sendiri lembaran kerja itu, jadi tak ada masalah. Oleh itu saya galakkan guru-guru untuk buat sendiri bahan-bahan dalam lembaran kerja tersebut. So saya tekan share. Okey, jadi selepas kita tekan share, kita boleh isi maklumat ini. Okey, jadi saya isikan dahulu. Okey, selepas kita dah isikan maklumat ini semua, kita klik save. Okey, jadi kita telah berjaya upload kita punya lembaran kerja tadi, dan ini adalah link yang kita boleh copy dan cikgu-cikgu boleh share kepada murid-murid. Okey, kita boleh tengok latihan kita tadi. Okey, ini dia adalah latihan yang telah kita buat sebentar tadi. Okey, di sini pun cikgu boleh copy link untuk cikgu beri pada murid-murid nanti. Okey. Jadi inilah hasilnya apabila murid-murid buka link yang cikgu telah beri nanti. Murid-murid boleh terus jawab lah. Okey. Dia boleh terus jawab. Okey. Okey, jadi saya nak tunjukkan macam mana kalau murid jawab soalan ini dan bagaimana kita nak dapat hasilnya. Okey. Contoh saya murid dan saya jawab soalan ini. Okey, saya klik finish. Okey, cikgu-cikgu, di sini cikgu boleh maklumkan pada murid sekiranya murid telah habis jawab latihan ini, murid-murid boleh menyemak sendiri jawapan. Tetapi cikgu-cikgu kena ingat, sekiranya murid klik check my answer ini, cikgu-cikgu tak dapat nak tengoklah markah murid-murid itu, melainkan murid-murid screenshot markah dan bagi tahu cikgu lah, beri pada cikgu semula. Okey, kalau cikgu nak tengok dulu hasil kerja murid, cikgu boleh minta murid email. Okey, email my answers to my teacher ni. Jadi bila murid klik email ni, jadi di sini murid-murid boleh tulis nama penuh dia, dia kelas apa, subjek yang dia buat tadi, dan dia boleh masukkan email cikgu lah di sini. Jadi bila murid masukkan email cikgu, maksudnya cikgu kena berilah email cikgu siap-siap pada murid-murid yang nak jawab soalan ini. Okey, soalan dalam live worksheet ni. Okey, kemudian bila murid send, automatik benda hasil kerja murid yang tadi dah jawab, dia akan masuk dalam cikgu punya, dia akan masuk di sini. Okey, cikgu akan dapat notification dulu. Okey, kemudian cikgu boleh tengoklah, semak murid mana yang dah jawab, yang mana belum, bagaimana murid nak menghantar pada cikgu-cikgu. Okey, klik email my answers to my teacher. Okey, masukkan nama, okey, kelas, subjek dan email. Kemudian send. Okay, your answers have been sent to your teacher, good luck. Okay, jadi dekat sini, okay, kalau cikgu tengok di account,
So kita tengok di notification. Nampak inilah murid yang telah hantar pada kita akan dapat dalam keadaan macam ni. Okey, kita boleh klik dan tengok. Okey, markah je dapat markah penuh. Okey. Jadi setakat ini sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Saya akan kongsikan lagi tutorial untuk membuat pelbagai latihan dalam live worksheet ini selepas ni. Semoga cikgu-cikgu mendapat manfaat daripada tutorial ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share.